Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar IKIM yang sentiasa bersama-sama dalam solat tafsir pada setiap pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersurat maupun yang tersirat di sebalik firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-124 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Yang bermaksud, dan apabila datang kepada mereka sesuatu keterangan, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami juga diberi wahyu sama seperti yang telah diberikan kepada pesuruh-pesuruh Allah. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah yang sepatutnya ia berikan jawatan Rasul dan wahyu yang diberikannya itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab siksa yang amat berat disebabkan perbuatan tipu daya yang mereka lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab ayat ini diturunkan atau sebab nuzul ayat ini ialah pada suatu hari Al-Walid ibn Al-Mughirah ada menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, kalaulah kenabian itu sesuatu yang benar, maka akulah orangnya yang lebih layak untuk mendapatnya berbanding kamu, kerana aku lebih tua daripada kamu dan kerana aku lebih banyak harta daripada kamu. Lalu Allah turunkan ayat ini. Kata Muqatil bin Sulaiman, ayat ini ditujukan atau diturunkan untuk ditujukan kepada Abu Jahal yang pernah menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kami tidak percaya kepadamu ya Muhammad dan tidak sekali-kali akan mengikut jejak langkahmu, melainkan kami telah didatangi wahyu seperti mana engkau didatangi wahyu. Maka turunlah ayat ini. Maksudnya ialah Allah menceritakan tentang betapa hasadnya, dengkinya orang-orang musyrik Quraisy terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih Allah dan diutus Allah untuk menjadi rasul. Kedengkian itu ataupun hasad itu sama ada semata-mata kerana enggan untuk beriman dengan baginda atau terhadap baginda, ataupun mereka sendiri sememangnya inginkan pangkat kenabian itu. Maka Allah berfirman lagi, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih mengetahui di manakah perutusannya untuk Allah letakkan. Bermaksud
Allah lebih tahu siapakah orang yang layak untuk dilantiknya menjadi Rasul. Dan Allah lebih tahu pula siapa yang tidak layak untuk menyandangnya. Kerana perutusan Allah atau pangkat kenabian dan kerasulan itu tidak akan diberikan terutamanya kepada orang yang mempunyai atau yang hatinya dipenuhi dengan sifat hasad, seperti lakunya orang-orang musyrik Quraisy itu. Kerana pangkat kenabian merupakan suatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kurniaan Allah. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang akan menerimanya. Kerana kenabian dan kerasulan itu bukanlah sesuatu yang diusahakan, bukanlah terjadi atau didapati dengan sebab usaha atau ikhtiar seseorang, apatah lagi bukan disebabkan kekayaan atau kebangsawanan. Dan pastinya bila Allah melantik seseorang itu menjadi Rasul, pastilah kerana kelayakannya di sisi Allah, pastilah kerana pribadinya yang sempurna, hatinya yang bersih, suci, cintanya kepada kebaikan dan perkara-perkara yang hak. Maka sudah pasti Allah lebih mengetahui dalam memilih siapakah insan yang paling layak untuk dijadikan atau dilantik menjadi utusannya. Khasnya apabila Allah memilih junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pula tidak melantik manusia-manusia seperti Al-Walid ibn Al-Mughirah ataupun Abu Jahal Amr ibn Hisham sebagai pesuruh Allah, kerana mereka adalah penjahat-penjahat yang besar, pemuka-pemuka Quraisy yang sering menimbulkan kekacauan di Makkah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih dan melantik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah menunjukkan kemuliaan baginda berbanding orang yang lain. Antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wailah ibn al-Asqa. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yastafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min bani Israel, wastafa min bani Ismail bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafa min bani Hashim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dalam kalangan anak-anak Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail, dan Allah Ta'ala telah memilih dalam kalangan Bani Ismail itu Bani Kinanah, dan Allah memilih daripada Bani Kinanah itu Quraisy, dan Allah memilih daripada Quraisy itu Bani Hashim, dan Allah telah memilih dalam kalangan Bani Hashim itu untuk dijadikan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah berfirman lagi, sayusibul ladina ajramu sagharun 'inda Allahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Yang bermaksud Allah telah memberikan amaran keras kepada penjahat-penjahat Quraisy yang besar itu, bahawa mereka akan ditimpakan kehinaan dan kerendahan sehingga diri mereka kelak menjadi kecil, tidak bermaruah dan tidak ada harga lagi. Inilah hukuman pasti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya menunggu pelaksanaannya sahaja di dunia. Apatah lagi mereka akan ditimpakan siksa yang dahsyat di akhirat sebagai balasan di atas perbuatan mereka yang melakukan tipu daya itu. Dan benarlah tidak lama kemudian sesudah Nabi SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, berlakulah peperangan Badar yang menyaksikan ramai dalam kalangan pembesar-pembesar Quraisy ini dari Mekah ini yang banyak dibunuh dan ditewaskan oleh tentera-tentera muslimin.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat yang seterusnya. Allah berfirman, iaitu ayat yang ke-125 daripada surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang bermaksud, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, yakni membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak, sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan pula kepada kita tentang keadaan orang yang bersedia untuk menerima hidayah, dibandingkan pula keadaan orang yang bersedia untuk disesatkan atau menerima kesesatan. Lalu Allah berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Bermaksud barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah memberikan petunjuk kepadanya terhadap Islam, dan Allah berikan taufiknya kepada orang itu, Allah akan meluaskan hatinya atau dalamannya, perasaannya, jiwanya bagi menerima Islam sebagai anutannya, dan Allah memudahkan baginya dengan kelebihan kurniaan ihsan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yashrah sadrahu bermaksud Allah melapangkan dadanya atau menyenangkan hatinya, dan ia merupakan suatu perlambangan untuk menunjukkan bagaimana Allah menjadikan seseorang itu bersedia untuk menerima kebenaran, untuk memasukkan kebenaran di dalam hatinya, dan ia akan bersih dan terhindar daripada sesuatu yang boleh menghalangnya atau yang boleh menafikan hal itu. Abdul Raziq meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda ditanya tentang ayat ini, bagaimanakah Allah melapangkan dadanya? Kaifa yashrah sadrah? Lalu dijawab oleh baginda SAW, nurun yuqdhafu fayansharihu lahu wa yanfasih. Cahaya yang dicampakkan ke dalam hatinya, lalu ia menjadi terang dan menjadi lapang. Maka para sahabat bertanya lagi, fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha? Adakah di sana tanda-tanda atau sesuatu tanda yang akan diketahui dengannya? Maka jawab Nabi SAW, al-inabatu ila daril khulud wattajafatu an daril ghurur wal isti'dalu lil maut qabla liqa'il maut. Tanda-tanda yang menunjukkan hati seseorang itu dicampakkan cahaya hidayah oleh Allah ialah al-inabatu ila daril khulud, perasaan mahu kembali kepada negeri yang kekal abadi, iaitu akhirat. Yang kedua, at-tajafatu an daril ghurur, rasa ingin keluar, ingin lari daripada negeri yang menipu, iaitu dunia. Dan yang ketiga, wal isti'dadu lil maut qabla liqa'il maut,
bersiap sedia untuk mati sebelum bertemu dengan kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka apa pula tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendatangkan kesesatan dan menyebabkan ia terjerumus dalam kesesatan itu, iaitu lawan kepada petunjuk hidayah. Maka insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.